Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari pada rakan-rakan media semua. Pertamanya terima kasih kerana hadir pada tengah hari ini untuk sidang media. Ada dua perkara yang saya akan sentuhkan. Yang pertama berhubung dengan tangkapan 10 ahli kongsi gelap Geng 21 di bawah Op Cantas pada 16 Januari antara jam 2.30 hingga 3.30 pagi. Pasukan polis daripada bahagian D7 dan D9 IPK JSD IPK Johor bersama dengan bahagian Sertan Jenayah 10 IPD tuan, iaitu Johor Bahru Selatan, Johor Bahru Utara, Iskandar Puteri, Sri Alam, Batu Pahat, Keluang, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak telah membuat 8 serbuan di sekitar kawasan Keluang, Yomping dan Johor Bahru. Serbuan ini telah berjaya memberkas 10 lelaki India yang merupakan ahli kongsi gelap Geng 21 Keluang. Semua yang ditangkap berumur di antara 29 hingga 44 tahun. Semakan rekod jenayah 10 yang ditangkap, mereka mempunyai rekod jenayah lampau dalam kes pengedaran dan penyalahgunaan dadah dan jenayah kekerasan. Turut dirampas dalam serbuan dan tangkapan ini adalah 2 helai baju disyaki lambang Geng 21, 17 buah telefon bimbit berbagai jenama, 2 bilah pisau lipat. Hasil daripada tangkapan 10 ahli kongsi gelap Geng 21 ini, Polis Johor telah berjaya menyelesaikan 14 kes jenayah kekerasan yang melibatkan kes samun berkumpulan dengan mendatangkan cedera parah, pemerasan tapak projek pembinaan, ugutan jenayah dan mendatangkan kejederaan dengan menggunakan senjata di daerah Keluang dari tahun 2019 hingga 2020. Daripada 10 tangkapan yang tersebut, 8 subjek telah diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah ataupun POKA dan kini masih dalam tahanan riman untuk siasatan lanjut, manakala 1 suspek telah dituduh di bawah Seksyen 43 Akta Pertubuhan, iaitu kesalahan menganggotai sesuatu kumpulan kongsi gelap, dan tertuduh telah pun mengaku bersalah di mahkamah dan dikenakan hukuman denda sebanyak RM1,500. Sepanjang tahun 2018 hinggalah 2021, Polis Johor di bawah Op Cantas telah berjaya mengambil tindakan ke atas 39 ahli kumpulan kongsi gelap di bawah Akta Pencegahan Jenayah ataupun POKA. Antara kumpulan kongsi gelap yang diambil tindakan di bawah POKA adalah Geng 21, Geng 04, Geng 24, Geng 36, Geng Jit It Hai, Geng Hong Hong San dan Geng Hap Ho Tong. Kumpulan-kumpulan ini aktif melakukan jenayah pemerasan, ugutan jenayah, samun berkumpulan, mendatangkan kejederaan dengan menggunakan senjata serta merusuh. Polis Johor sentiasa memandang serius berkaitan kes-kes melibatkan kongsi gelap. Ini terbukti dengan tindakan yang telah diambil sebelum ini. Orang ramai diminta membantu pihak polis dengan menyalurkan sebarang maklumat kegiatan kongsi gelap. Tindakan tegas akan diambil ke atas mana-mana individu ataupun kumpulan-kumpulan yang terlibat mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada. Dan Polis Johor akan terus mempergiatkan lagi operasi ke atas elemen-elemen kongsi gelap di Johor di bawah Op Cantas. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua berhubung dengan satu lelaki tempatan yang mengaku bergelar Datuk Seri bersama seorang rakan yang dituduh di Mahkamah Magistrat Johor Bahru semalam, tuan, kerana mengugut mangsa dan juga mengugut pegawai polis. Pada 22 Februari, berlaku satu kes pemerasan di kawasan Sri Alam di mana mangsa telah didatangi oleh 2 lelaki India tempatan. Salah seorang suspek telah mengaku sebagai Datuk Seri dan melakukan pemerasan, meminta mangsa membayar sejumlah sejumlah hutang dengan kekerasan. Berikutan aduan tersebut, polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 385 Kanun Kesiasaan. Dan pada 25 Februari, jam lebih kurang 8.30 malam, pihak polis telah membuat tangkapan ke atas 2 lelaki India tersebut. Tangkapan ini, seorang lelaki berumur 56 tahun dan seorang lagi berumur 41 tahun. Dan hasil siasatan
yang dibuat hasil semakan rekod jenayah lampau lelaki yang mengaku sebagai Datuk Seri tersebut mempunyai pelbagai rekod lampau berunsur jenayah kekerasan, termasuk 2 kali dikenakan tindakan di bawah ordinan darurat ditahan di Simpang Renggam dan Pulau Jerjak sekitar tahun 80-an dan tahun 90-an. Kertas siasatan telah dirujuk kepada Yang Arif TPR. Berdasarkan siasatan dan keterangan yang ada, kedua-dua suspek telah dikenakan pertuduhan di bawah Seksyen 506 Kanun Keselesaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keselesaan kerana melakukan ugutan kepada mangsa, dan bagi suspek yang mengaku sebagai Datuk Seri turut dikenakan satu lagi pertuduhan kerana mengugut pegawai polis yang menangkapnya di bawah Seksyen 506 Kanun Keselesaan. Hukuman kesalahan di bawah Seksyen 506 Kanun Keselesaan, dan jika disabit kesalahan boleh dihukum penjara selama tempoh boleh sampai 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan sekali lagi tuan-tuan, Polis Johor menyeru orang ramai supaya membuat laporan polis sekiranya didatangi oleh mana-mana individu yang mengaku mempunyai gelaran dan menjadi bangsa jenayah kepada individu tersebut. Polis Johor tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana individu yang melakukan kesalahan jenayah walaupun melibatkan mereka yang bergelar ataupun dianugerahkan gelaran. So, dalam konteks tanggapan ke atas lelaki yang mengaku sebagai Datuk Seri, tuan-tuan, ada banyak juga, ada NGO-NGO yang telah pun berhubung dengan pihak kami, tuan-tuan, yang cuba untuk memberi input positif lah. Saya suka ingin memberi peringatan lah kepada NGO-NGO, sama ada NGO-NGO yang ada kaitan dengan NGO Islam ataupun yang bukan Islam ataupun pihak-pihak lain, tuan-tuan. Jangan terlalu teruja sangat dengan individu-individu yang bergelar Datuk Seri ke, Tan Sri ke, tuan-tuan. Mungkin individu ini, tuan-tuan, menyalurkan derma ataupun sebagainya kepada NGO-NGO ini untuk memastikan kegiatan mereka ni terlindung, tuan. So, jadi jangan terlalu teruja sangat. Matlamat tidak mengalahkan cara, tuan. Jangan kita beranggapan individu Datuk Seri dia memberi derma kepada kita, kita beranggapan dia ni individu yang baik dan tidak terlibat dalam sebarang kegiatan jenayah. Polis menjalankan siasatan secara telus dan kita akan mengambilkan tindakan, tuan-tuan, mengikut undang yang ada, tuan-tuan. Ini bukan Robin Hood, tuan-tuan. Kita bukan Robin Hood. So, individu yang bergelar Datuk Seri ni, kalau ikut jenayah, ada rekod lampau, ada 23 rekod lampau, tuan. So, telah pun dituduh semalam di mahkamah. Tuan-tuan lihat apa ayat yang digunakanlah untuk mengugut pegawai polis yang tangkapnya. Ini dia saya quote balik cakap. Tuan tangkap saya akan porak-perandakan semua balai polis dan hidup tuan. Itu ugutan dia. Dia ingat dia ada Datuk Seri, mungkin di belakang dia ada NGO, mungkin di belakang dia ada orang-orang politik, kan? Dia nak boleh mengugut polis. Cubalah, tuan-tuan. Datuk Seri ke, Tan Sri ke, tuan-tuan. Cuba tengok. Kita akan mengambil tindakan tegas. Tidak ada tolak ansur, tuan. Ada beberapa soalan, tuan-tuan nak tanya? Yang Datuk Sri, Datuk yang betul atau dia mengaku saja? Kita percaya Datuk ni yang diperolehi pada Datuk Sulu lah. Sulu. Sulu ni biasalah. Tuan-tuan bayar sikit duit dapatlah. Datuk Seri, Tan Sri semua akan Seri belakang lah, kan. So, kita percaya daripada Sulu kan ya. Tak kisah, tak inilah, tuan-tuan, dia dapat pada mana pun. Gelaran Datuk, tuan-tuan. Daripada Malaysia punya, kan, daripada mana, tuan-tuan. Tapi kalau terlibatlah aktiviti jenayah, tuan-tuan, kita akan tangkap. Tidak ada orang yang akan terlepas. Mungkin hari ini, tuan-tuan, hari ini pasti akan berlalu, kan. Penjenayah ni mungkin bebas hari ini. Dia terlepas hari ini, tuan-tuan. Tapi pasti, tuan-tuan, satu hari nanti dia akan ditangkap. Sama mana penjenayah, tuan-tuan, ataupun mana-mana elemen yang bersekongkol dengan penjenayah, ataupun orang yang memakan rasuah, kan, tidak akan terlepas. Hanya hari yang akan menentukan. So, mangsa yang dihukum itu umur berapa? Mangsa 50-an. Datuk Seri yang
Dia peniaga bersih. Peniaga besi buruk. Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama ataupun gelaran dia ni Ramu Masai lah. Dia pun telah dituduh di mahkamah semalam kan. Kalau mention Ramu Masai ni orang Johor kenal lah. Kenal? Kita punya kawan mengenal. Very semua kawan dia kot. Kalau daripada Sulu siapa nak iktiraf, dia boleh lah pakai gelaran Datuk Seri ke Tan Sri kan. Itu Sulu punya, kita tak iktiraf. Mungkin dengan gelaran tu dia beranggapan dia akan boleh melebarkan sayap dia lah. Untuk ugut orang, untuk menjalankan aktiviti-aktiviti jenayah lah. Yang mana? Macam-macam ada. Banyak yang menjurus ke arah jenayah kekerasan. Okey tuan-tuan. Yang polis yang diukur tu pangkat dia apa? Pegawai penangkap Inspektor, pegawai penangkap. Adalah banyak tuan-tuan NGO mungkin yang ada kaitan dengan individu Datuk Seri ni. Mungkin dia pun janji nak bagi itu, bagi ini kan. Mungkin itu menyebabkan mungkin nak bagi van jenazah sebagainya kan. Mungkin itu kot dia orang anggap dia ni baik kan. Macam Robin Hood lah. Kebanyakan NGO Islam ada tu? Ada lah NGO Islam pun ada. NGO tak pakai Islam ada kan. Dia ada kaitan dengan parti politik kan? Sedang disiasat. Wih, cantik ya. Baunya kah? Tak. Yang pertama tuan-tuan nak tunjuk ini yang dikatakan yang Datuk Seri ni. Ramu Masai. Ni kawan yang kita tangkap ni. Ni pegawai tangkap dan ini yang 70 yang kita tangkap tu mungkin 21 tuan. Ini baju-baju geng 21 yang kita rampas tuan. Ni. Ini baju geng 21. Pisau, 4. Dia ni. Ni pun sama tuan-tuan 7 kali 3, 21 lah. Betul. 3. Ni pun sama juga. San. Ini semua kalau tak siap ditangkap dulu kan, betul? Semua dibebaskan. Dalam tahanan. Dalam tahanan. Tuan-tuan tengok baju kita tu dia pakai baju korporat. Datuk Seri ni. Tangan-tangan. Nanti saya pun nampak Datuk Seri ya.